Hai pelajar, selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Yogis. Hari ini saya akan bersama dengan anda untuk subjek Bahasa Melayu. Fokus kita pada hari ini ialah bahagian kertas 2 SPM, khususnya bahagian tata bahasa. Jom kita lihat aspek pertama sekali. Jadi para pelajar, sekiranya anda dapat mengimbas kembali format kertas 2 khususnya bahagian tata bahasa, soalan 2 terdapat bahagian sintaksis. Jadi apakah itu sintaksis? Sintaksis bermaksud pengetahuan tentang ayat. Soalan yang menguji pengetahuan tentang ayat. Sebagai contoh, mungkin anda pernah belajar berkaitan dengan ayat aktif, ayat pasif. Aspek menyambung ayat, memisahkan ayat, pola ayat dan banyak lagi. Jadi hari ini penekanan saya pada hari ini ialah ayat aktif dan ayat pasif. Dan yang paling penting, bahagian sintaksis ini jumlah markah yang dikemukakan dalam SPM sebanyak 6 markah. Jadi kita lihat bahagian pertama. Kelemahan pelajar dalam menjawab bahagian ayat aktif, ayat pasif ialah calon tidak berjaya mengetahui kata ganti nama diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Jadi kita lihat sebagai satu imbasan ataupun satu renungan, inilah permulaan kita. Apakah contoh-contoh kata ganti diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Jadi kita lihat di sini, beberapa contoh sini, ini merupakan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Jadi beberapa contoh telah saya selitkan untuk anda. Jadi kita lihat, contoh kata ganti nama diri pertama, saya, kita, kami, beta, hamba, aku. Jadi semua ini merupakan contoh-contoh kata ganti nama diri pertama dan juga kata ganti nama diri kedua seperti engkau, kamu, anda, tuanku, dan kata ganti nama diri ketiga pula dia, nama orang, baginda, beliau dan banyak lagi. Jadi di sini saya ingin mengajar satu teknik yang mudah untuk pelajar bagaimana untuk kita mengenali dan bagaimana kita nak mengingati kata ganti nama diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Lihat di sini. Bagi saya selalu mengajar pelajar saya mengingat konsep ini. Kita guna jari ini. Bermaksud, jika saya kata diri pertama merujuk kepada kita, saya, aku, kami dan sebagainya. Kalau diri kedua, maka kita tunjukkan jari kepada depan, di depan kita, iaitu kamu, anda, awak, kamu. Dan jika kita lihat diri ketiga, kita letakkan jari di hujung atau di jauh, bermaksud kita merujuk kepada orang jauh. Mereka, beliau, baginda dan sebagainya. Ini satu teknik yang anda boleh menggunakan supaya kita tidak keliru yang mana satu kata ganti nama diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Alright? Jadi ini bahagian permulaan. Jom kita lihat bahagian yang seterusnya. Okey. Jadi kalau kamu lihat di sini, kita ada ayat aktif dan ayat pasif. Jadi kalau kamu tengok, saya dah berikan sini satu formula yang mudah untuk kamu ikuti. Jadi apa tu ayat aktif? Ayat aktif bermaksud subjek di depan, kata kerja yang mesti biasanya hadir bersama dengan imbuhan men, objek dan unsur keterangan. Jadi empat intipati ni, empat unsur ni wajib dalam ayat aktif kita. Jadi sebagai contoh, lihat nombor 1. Saya akan mengambil alih tugas ini daripada Encik Bakri. Jadi sebelum pelajar nak tukar kepada ayat pasif, anda perlu lihat subjeknya ialah saya, di mana saya dah letakkan S dalam warna merah tu. Mengambil alih merupakan kata kerja, objek tugas ini dan unsur keterangan daripada Encik Bakri. Jadi kamu nampak di sini ada 4 unsur. Subjek, kata kerja, objek, unsur keterangan. Jadi pelajar, setelah pelajar sudah mengenal pasti semua aspek ni dengan tepat, jadi tugas kita ialah kena pasifkan mengikut formula yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi saya tengok contoh yang kedua pula, saya nak pelajar memahami. Saya nak pelajar pastikan biasa dengan cara mengenal pasti 4 unsur ni. Okey, cuba tengok contoh yang kedua. Kami akan menganjurkan bengkel peperiksaan SPM pada minggu depan. Jadi, subjeknya mana? Kami. Kata kerja yang biasanya lazimnya bermula dengan imbuhan men, semestinya menganjurkan merupakan kata kerja. Bengkel peperiksaan SPM merupakan objek dan seterusnya lah unsur keterangan. Jadi apa itu unsur keterangan? UK maksudnya maklumat tambahan ataupun huraian yang diberikan untuk ayat tersebut. Alright? Okey, lihat pada contoh 3.
subjek mereka. Mereka telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Jadi macam biasa, calon, kamu lihat di sini, subjek mereka, kata kerja mencapai, objeknya ialah keputusan cemerlang dan UK dalam peperiksaan. Jadi beberapa contoh cikgu telah berikan kepada anda. Jadi saya harap pelajar di sana sudah mengenali bagaimana 4 unsur ini dapat dicari dalam ayat aktif. Jadi inilah langkah pertama. Jadi setelah dah mencapai semua perkara-perkara asas ni, sekarang kita lihat bagaimana kita nak pasifkan ayat tersebut. Jadi pelajar, lihat di sini, ayat pasif diri pertama dan diri kedua. Jadi di sini cikgu sebenarnya telah cipta satu formula yang memudahkan calon untuk menukarkan ayat aktif tadi itu kepada ayat pasif. Jadi apakah formulanya? Cuba tengok di sini. Ayat pasif diri pertama dan kedua. Jadi, kenapa cikgu asingkan ayat pasif diri pertama, diri kedua dan diri ketiga? Sebab ayat pasif diri pertama, kedua mempunyai formula yang berbeza dan ayat pasif diri ketiga formulanya berbeza. Jadi kita lihat formula yang pertama, ayat pasif diri pertama dan kedua. Kita letakkan objek depan, subjek, lepas tu KK yang paling penting, kita kena buang imbuhan awalan dan kita letakkan unsur keterangan di belakang. Maknanya, ayat aktif nak tukar kepada ayat pasif bermaksud kita tukar susunannya. Bermaksud objek letak di depan, lepas tu subjek letak di sebelahnya, diikuti dengan kata kerja tanpa awalan. Maksudnya kita buang imbuhan awalan dan kita letakkan unsur keterangan di belakang. Jadi, jom kita lihat satu contoh yang diberikan. Saya akan mengambil alih tugas ini daripada Encik Bakri. Jadi, pelajar masih ingat, langkah pertama, tentukan 4 unsur dalam ayat aktif. Subjek, saya, mengambil alih kata kerja, tugas ini merupakan objek, UK dari Encik Bakri. Jadi, kalau kita lihat, cara nak pasifkan ayat. Apa yang saya buat sekarang? Saya akan ikut formula yang tertera di bahagian atas ni. Jadi, cuba tengok objek. Tadi objek di sini betul. Jadi, objek di sini, saya letak di sini. Tugas ini. Subjek, letakkan di sini. Akan saya. Lepas tu kata kerja di sini, kita buang imbuhan awalan, jadi ambil alih. Lepas tu kita letakkan unsur keterangan di belakang daripada Encik Bakri. Jadi jawapan ayat pasif saya ialah tugas ini akan saya ambil alih daripada Encik Bakri. Jadi saya cuma menggunakan formula yang terdapat di bahagian atas di sini. Saya harap pelajar faham. Jadi kita lihat contoh yang kedua. Cuba tengok yang kedua tu. Kami akan menganjurkan bengkel peperiksaan SPM pada minggu hadapan. Jadi macam biasa, calon, jom kita lihat apakah unsurnya. Subjek, kami, kata kerjanya, menganjurkan, objeknya pula bengkel peperiksaan SPM dan unsur keterangannya ialah pada minggu hadapan. Jadi tugas kita sekarang, jom kita ubah suai kedudukannya mengikut formula yang telah saya berikan sebentar tadi. Jadi, objek letak di hadapan. Jadi kita lihat di sini, bengkel peperiksaan SPM. Jadi objek dikedepankan. Selepas tu kita tengok di sini, subjek kita letak seterusnya akan kami. Dan kata kerja, ingat kata kerja ni kita kena buang imbuhan awalan. Jadi, kata kerja menganjurkan akan menjadi anjurkan. Dan pada penghujungnya, unsur keterangan kita kekalkan. Jadi, inilah beberapa aspek yang perlu calon ketahui. Boleh? Saya harap pelajar dapat memahami kaedahnya. Maka inilah contoh ayat pasif diri pertama dan diri kedua. Jadi, bagaimana pula dengan diri ketiga? Mari kita lihat. Inilah ayat pasif diri ketiga. Apa bezanya diri pertama dan diri kedua? Dan ada pelajar yang pernah bertanya, cikgu, bagaimana kita nak membezakan? Bagaimana kita nak tahu soalan yang macam mana nak gunakan formula ayat pasif diri pertama, kedua dan ketiga? Senang saja. Kita lihat subjeknya. Cuba tengok subjek ayat pertama kita. Mereka telah berjaya. Maka mereka di sini merupakan kata ganti nama diri ketiga. Kalau contoh keluarlah soalan berbunyi, saya telah berjaya. Maka saya, subjeknya diri pertama. Jadi kalau diri pertama, kita menggunakan formula yang tadi yang kita belajar. Betul tak? Inilah cara kita membezakan ayat pasif diri pertama, diri kedua. Kita lihat pada subjek.
Kita tengok subjek. Subjeknya kalau kita lihat, kita akan tahu sama diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Jadi, kita kembali. Baik. Sekarang kita lihat ayat 1. Mereka telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM. Jadi pelajar, ingat, cari 4 perkara yang cikgu ajar tadi. Jadi, mereka subjek, di sini merupakan kata kerja, ini merupakan objek, dan di sini merupakan unsur keterangan. Jadi, jom kita lihat formula nak pasifkan ayat tersebut. Inilah formulanya. Objek kita letak di depan. Objek letak di depan. Lepas tu kita perlu meletakkan imbuhan awalan di bersama dengan kata kerja. Kemudian oleh subjek dan unsur keterangan. Tadi kamu lihat, ayat pasif pertama kedua tu, kita tak letak pun imbuhan di pada kata kerja tu. Tapi kita cuma buang imbuhan awalan dalam kata kerja. Itu ayat pasif diri pertama, diri kedua. Tapi kalau diri ketiga, kita mesti menggunakan imbuhan di bersama dengan kata kerja. Contoh, jatuh. Kita kata dijatuhkan. Okey, sebagai contoh, memanggil, maka tukar menjadi dipanggil. Ini contoh-contoh yang saya nak berikan. Jadi kita lihat di sini, objek kita bawa ke depan. Keputusan yang cemerlang. Objek di depan. Kemudian kita letak di sini, kata kerja mencapai, tukar menjadi dicapai, seperti yang saya kata. Dan oleh siapa di sini, kita letakkan mereka dalam peperiksaan. Jadi ini contoh-contoh yang perlu kita lihat, supaya pelajar tidak tersimpang daripada maksud yang sebenar. Jadi saya bagi satu lagi contoh. Cuba tengok contoh 2. Jadi kita lihat soalan nombor 2. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIPG akan mengadakan mesyuarat tergempar. Jadi pelajar, jom kita lihat apakah 4 ataupun 3 unsur utama di sini. Subjeknya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, subjek. Kata kerja merupakan mengadakan, objeknya ialah mesyuarat tergempar. Mungkin ramai pelajar terkejut. Cikgu, kenapa di sini tidak ada unsur keterangan? Pelajar, dengar. Setiap ayat yang diberikan, tak semestinya wujudnya ataupun terdapat unsur keterangan. Jadi, bergantung pada soalan. Sekiranya tak ada unsur keterangan, maka biarkan je lah. Jadi, kita menggunakan 3 unsur ini, kita akan pasifkan ayat tersebut. Jadi, kamu tengok di sini, objek letak ke depan. Jadi, mesyuarat tergempar letak ke depan. Kemudian kita gunakan kata kerja mengadakan. Ingat ini diri ketiga, nama persatuan. Jadi kita imbuhkan, letakkan imbuhan di depan, diadakan, kemudian letakkan subjek di belakang, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Jadi ayat pasif kita lengkap dengan 3 unsur utama. Baik, jadi para pelajar mesti wajib mengingati 3 perkara asas. Objek DKK oleh subjek UK. Formula ayat pasif diri ketiga. Dan jangan lupa juga ayat pasif diri pertama, diri kedua iaitu objek, subjek, KK tanpa awalan dan juga UK. Jadi 2 formula ini wajib anda hafal. Dan satu lagi perkara, ingat kata ganti nama diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Jadi inilah aspek asas cikgu nak bantu anda dalam penukaran aktif kepada pasif.